kebanyakan orang Islam tak tahu derma-derma yang menggunakan nama Palestin ini sebenarnya tak sampai ke Palestin. Itulah yang diberitahu kepada kita. Kod mana nak sampai itu? Pun begitu, di akhir video tersebut, Datuk juga menyatakan mungkin mereka di sana dapat menjelaskan suatu penjelasan yang baik. Saya tidak tahu, kata Datuk. Juga Datuk sudah menulis surat pada pihak berkenaan supaya datang menjelaskan setelah kenyataan Datuk dikeluarkan. Juga merujuk kepada video tersebut sehingga hari ini mereka tidak datang menjelaskan, mungkin juga kekeliruan netizen antara sebutan Aqsa dan Gaza menambahkan kecelaruan. Cara dana disampaikan telah dijelaskan juga oleh NGO sebahagiannya, namun penjelasan ini tidak sekuat mana kesannya. Silakan Suhaibul Samah, Dr. Mazhar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Pertama, sebelum saya jawab ini, kita kena tahu bahawasanya tanggungjawab kita terhadap negara-negara orang Islam ataupun umat Islam yang diserang jauh lebih besar daripada tanggungjawab derma sahaja. Tapi itu saja yang setakat ini yang kita mampu lakukan. Allah Subhanahu wa taala menyebut wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Mengapa kamu tidak berperang pada jalan Allah? Sedangkan orang-orang yang tertindas daripada lelaki, daripada kanak-kanak, daripada wanita, kanak-kanak, mereka itu menyatakan bahawasanya wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada negeri yang penduduknya berlaku zalim kepada kami. Jadikanlah untuk kami dari sisimu penolong dan jadilah untuk kami dari sisimu pembantu. Ini adalah tanggungjawab sehingga para ulama tafsir apabila menafsirkan ayat ini, mereka menyatakan bahawasanya umat Islam yang paling berdekatan mereka hendaklah menolong umat Islam yang tertindas. Jika tidak mampu, hendaklah seterusnya dan seterusnya untuk menolong umat Islam tersebut sehingga mereka bebas daripada cengkaman ataupun kekejaman pihak musuh. Dan ini disebut oleh Al-Jassas dalam Ahkamul Quran tentang bagaimana tanggungjawab untuk membela masyarakat Islam yang tertindas. Ini adalah perkara yang jelas. Sehingga kita selalu disebut dalam sejarah apabila Mu'tasim menulis surat kepada Rom, kepada Amuriyah, apabila wanita yang ditawan itu, dalam Mu'tasim menyatakan min Abdillahi Mu'tasim ila kalbi Rom, daripada hamba Allah Al-Mu'tasim kepada anjing Rom. Dia menyatakan apabila sampai surat ni pada kamu, hendaklah kamu membebaskannya. Jika kamu tak membebaskan wanita itu, sa'ujaridanna laka jaishi awaluha indaka wa akhiruha indi, aku akan menghantar kepadamu tenteraku yang mana awal kepala tentera itu berada di sisimu dan akhir tentera itu berada pada aku. Maksudnya aku akan kerahkan habis-habisan tentera Islam. Dan ini disebut dalam kitab fiqh sebagai tanfirul am, ataupun disebut sebagai kerahan seluruh tenaga umat untuk membebaskan umat Islam yang tertindas yang disebut dalam kitab fiqh. Ini perkara yang kita semua sepakati. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajar negara-negara Arab, mereka patut lakukan, mereka yang paling terdekat. Dan Allah Taala mengajar satu demi satu negara Arab akhirnya masuk dalam krisis, yang mana sebahagian krisis mereka itu lebih teruk daripada krisis Palestin. Dahulunya mungkin mereka tak mau masuk campur tentang Palestin, mereka kata, dan saya masih ingat lagi apa yang ditulis oleh Dr. Sulaiman Ashqar tentang sebahagian orang, mereka tak mau. Mereka kata dia kata itu bukan kaitan dengan mereka, tapi akhirnya sebahagian negara Arab yang kata, orang-orang Arab yang kata tak mau tu, mereka juga sekarang sudah berada dalam kem pelarian. Seperti kita tidak gembira apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di negara-negara Arab yang lain. Okey, balik kepada soalan yang saudara sebut. Saya ini adalah perkara yang penting. Tadi pun ada beberapa keadaan. Pertama, apabila saya pergi ke Jordan dan pergi ke Aqsa, itulah perkara yang dimaklum pada saya. Video itu ialah video saya tak tahu, mungkin 2-3 tahun lepas, apabila soalan tanya kepada saya tentang apa yang saya tentang derma yang tak sampai,
Dan selepas saya balik daripada Aqsa itu, saya telah menulis surat kepada NGO tertentu yang saya rasa tak perlu saya sebut namanya di sini, dan meminta supaya memberikan penjelasan tentang apa kenyataan yang saya dapat daripada Kementerian Awqaf di Jordan. Dan mereka tidak memberikan penjelasan, dan mereka tangguh demi tangguh perjumpaan itu. Saya tidak ada masalah. Cuma saya apabila ditanya di Perlis ketika itu, kita ada persoalan bagaimana derma-derma ini dikutip. Hari ini ada pihak memberikan penjelasan pada saya bahawasanya ada banyak NGO yang hubungi saya. Cakna Palestin hubungi saya, ada hubungi saya. Mereka menyatakan ada jalan untuk sampai. Saya dalam video saya tu, saya telah kata bahawasanya jika mereka ada jalan untuk sampai, mungkin saya tak tahu, tak apalah. Dan itu saya tidak kata totally tak sampai. Saya bagi tahu apa yang diberitahu kepada saya oleh pihak Jordan. Pihak Awqaf Jordan. Tapi hari ini NGO ada yang menghubungi saya menyatakan bahawasanya kita boleh sampai derma ni kepada Palestin mengikut saluran-saluran tertentu. Mereka telah sebut saluran-saluran itu kepada saya, dan saya rasa tak perlu saya sebut di sini kerana kita pun tidak perlu mendedahkan semua perkara itu. Cumanya tadi saya dihubungi oleh seorang tokoh menyatakan satu badan tertentu yang membuat kutipan yang targetnya 10 juta telah mencapai 15 juta. Saya tidak pasti. Dan bila ditanya, dia kata tokoh ni juga terlibat, berapa banyak yang telah disalurkan, dia kata dah 200,000 daripada 15 juta. Saya kata pada dia, tak apalah, walaupun apa pun, kerana dia orang pun masih disputation ataupun perbincangan di kalangan mereka sendiri, kenapa dana ni masih tak disalurkan, dan saya pun tahu ada kekangan yang berlaku. Kita mengambil di atas penerangan NGO yang ada yang menyatakan bahawasanya dana mampu sampai khususnya ke Gaza yang mempunyai jalan-jalannya tersendiri. Kita ambil kata dana ni sampai, dan saya menyokong untuk semua umat Islam untuk menderma kepada ataupun untuk donate ataupun bagi sebagai bantuan kepada Palestin sebagai menunaikan tanggungjawab kita yang asalnya lebih besar daripada tanggungjawab itu, iaitu tanggungjawab perang. Tetapi dalam masa yang sama, saya ingin menasihati, ambil positif nasihat saya ini kepada NGO. Kalau kutipan itu sudah sampai berjuta-juta banyaknya ketika semangat orang Islam Malaysia sekarang ni, hendaklah kita benar-benar semuanya hendaklah begitu amanah. Saya tahu mereka amanah, tapi saya sekadar tazkirah. Kerana bila duit ni terlalu banyak, saya pun susah hati juga. Bila terlalu banyak nanti kemudian ada pula sekatan tak boleh sampai kerana dalam isu tertentu duit ini tertangguh. Saya bimbang nanti datang idea lain pula nak buat dengan duit ni dan seumpamanya. Ini duit yang diberikan pada rakyat Palestin, pastikan dia untuk rakyat Palestin. NGO yang ada di Malaysia, mereka saya tahu memang ada NGO, tapi pastikan kita tak menggunakan duit ini walaupun atas alasan pentadbiran dan apa, melainkan terlalu memerlukan sangat dengan kadar yang patut. Dan kerana ini saya nasihatkan hal ini, kerana saya pun ada NGO dan Dr. Rozaimi dan saudara-saudara sekalian, saya menyokong semua hasrat ini. Tetapi sebagai peringatan, kerana duit ni bila terlalu banyak, kita bimbang nanti, mungkin kebanyakan kita amanah, tapi bimbang kita sebagai ingat mengingati. Bimbang nanti bila duit tersekat, duit pula tersangkut dalam akaun tertentu, kemudian urus takbir. Jangan berlaku hengki-pengki dalam hal ini. Itu sahaja harapan kita. Umat Islam yang nak menderma, terus menderma kepada NGO yang mana telah memberikan jaminan kepada kita bahawasanya wang ataupun derma kita ini akan sampai ke Palestin. Saya menyokong semua ni 100%, bahkan lebih daripada itu, bahkan menjadi tanggungjawab kita. Sekurang-kurangnya tak berpada hanya sekadar doa, wang yang ada kita berikan. Tetapi wang yang diberikan itu, pihak yang mendapatnya hendaklah menguruskannya dengan secara yang terbaik. Jika benar-benar insya-Allah seperti yang diberitahu pada kita, wang itu sampai khususnya ke Gaza yang sedang menghadapi. Saya pernah ke Gaza dan saya nak sebut sikit tentang kisah tentang Gaza itu. Ustaz Nadir lebih tahu. Tapi saya satu benda yang saya kagum. Pada satu malam apabila kami pergi di brigade yang berada di laut, pada waktu malam, mereka yang balut muka ni dengan pakaian mereka hitam ni, ada tokoh tertentu yang pergi sekali dengan saya dan dia bawa duit banyak. Dia berikan duit itu banyak ribu dolar kepada anggota-anggota itu. Saya kagum, semua anggota-anggota tu menolak duit berkenaan.
Mereka kata jangan bagi duit pada kami, berilah duit kepada Ismail Haniyah, pada PM mereka, pilih pada pimpinan. Kami tak mau ambil duit ni dan kami tak layak ambil duit ni. Mereka tak mau ambil tips walaupun banyak ribu dolar yang diberikan, tapi saya menunjukkan Masya Allah, itulah makna pejuang apabila kita nak belajar menjadi pejuang. Dan saya selalu dulu plekat kata-kata Ahmad Yasin. Dia kata apabila orang datang ketuk rumah dia pada waktu yang lewat, dia kata minta maaf, ji'tukum fi waqtin ghairi munasib, aku datang pada waktu yang tak sesuai, kata Ahmad Yasin. Untuk orang yang nak berjuang tidak pernah ada waktu sesuai dan tidak sesuai. Dan itulah yang mungkin kita tak tercapai dan saya pun tak mampu untuk melakukan lagi. Saya dengar tentang tadi dan tentang perjuangan ini, dan saya suka dengan satu kata-kata yang disebut oleh Syekh Omar Mukhtar apabila pada hari ini dia apabila dia nak ditangkap dan nak digantung. Walaupun pendek tapi kata-katanya bermakna. Nahnu lan nastaslim nantasir au namut. Kami tidak akan menyerah diri sama ada kita menang ataupun kita mati. Itulah perjuangan dan itulah yang mesti kita didik kepada anak-anak kita dan kepada jiwa setiap perjuangan dalam apa bidang perjuangan yang kita dalam apa medan perjuangan yang kita masuki dalam membawa agama ini. Sama ada kita mati atau kita menang ataupun kita mati. Namun berundur adalah sesuatu yang tidak. Isu Palestin mesti kita perkatakan selagi mana kita hidup dan kita mesti sebut selagi mana kita mampu untuk menyatakan bahawasanya dulu kami selalu angkat tentang ma'rakatunal ma'al yahud laisa ma'rakatil hudud walakin ma'rakatil wujud. Peperangan bersama Yahudi ini bukan peperangan yang isu sempadan saja, ialah peperangan yang asalnya memang telah berlaku. Kita lihat US telah menggunakan segala yang dia mampu untuk mempertahankan Yahudi. Dan kita pula orang Islam duk tanya pula, ada macam Dr. Ruzaimi sebut tadi, ada orang dari Malaysia duk tanya, ada tak yang tak sokong Hamas dan seumpamanya. Bukan saja ada tak sokong Hamas, pada zaman Nabi pun ada geng Madinah yang tak sokong Nabi di dalam peperangan. Ada yang tak mau keluar perang Uhud. Ada yang pecah dalam peperangan Uhud. Ada geng munafiqin. Ada juga sahabat yang tak keluar perang sehingga Nabi dan perang Tabuk sehingga Nabi pulau mereka. Semua ni berlaku. Masyarakat tidak akan solid. Namun kita tak payah tanya tentang orang lain. Kita bertanya tentang diri kita, apa yang telah kita buat untuk Palestin. Jika mampu kita derma, kita derma. Doa, sesuatu yang mampu kita lakukan. Bahkan kita berniat, jika satu hari kita mampu berperang, kita akan berperang bersama dengan mereka, insya-Allah. Terima kasih, Saudara Reza. Ya, insya-Allah. Terima kasih saya bersama Datuk atas penjelasan.